Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini dipetik dari kosmo.com.my bertajuk SPRM telah tahan 133 buaya ekonomi dana penjana. Berita penuh. Kewujudan buaya ekonomi yang mengambil kesempatan membuat tuntutan palsu bagi memperoleh dana kerajaan mengakibatkan golongan yang selayaknya mendapat manfaat terpinggir sekaligus menjadikan ekonomi tidak mencapai perkembangan seperti yang dijangka. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya berkata, hasil kerjasama antara SPRM dan agensi serta kementerian terlibat, seramai 133 individu terdiri daripada pemilik dan pengarah syarikat telah ditahan. Manakala lebih 100 syarikat disiasat melibatkan penyelewengan dana dianggarkan berjumlah RM194 juta ringgit dalam operasi khas tahun lalu dengan 34 pemilik atau pengarah syarikat telah didakwa di mahkamah. Tahun ini, SPRM akan memberi tumpuan terhadap isu ketirisan dan penyelewengan dana dalam sektor sumber manusia, kebajikan, automotif, pendidikan dan pengajian tinggi, penternakan, pertanian serta perledangan, tulis beliau di Kosmo hari ini. Jelas beliau, nilai integriti dilihat semakin pudar dalam segelintir syarikat yang dipertanggungjawabkan untuk membantu kerajaan menerusi penyaluran dana atau membantu kepada golongan yang memerlukan. Katanya, kewujudan dana seperti Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, Unit Transformasi Masyarakat India, Malaysia, Mitra dan Institut Automotif Robotik dan Lot Malaysia MARII bertujuan membantu rakyat yang terkesan dek tekanan ekonomi sepanjang pandemik COVID-19 serta meningkatkan potensi diri masyarakat. Bagaimanapun wujud golongan individu, syarikat dan pertubuhan yang mengambil kesempatan dengan membuat tuntutan palsu bagi memperoleh dana-dana untuk kekayaan sendiri. Ini sikap buaya-buaya ekonomi di skala kecil dan sederhana. Nilai integriti semakin pudar dan tamak halau-haloba menjadi budaya dan kesannya golongan pekerja dibuang, mahasiswa mengganggur, peniaga-peniaga terpaksa menutup perniagaan jelasnya dalam kenyataan hari ini. Ujar beliau, ketirisan dana berpunca daripada kelemahan dalam proses semakan terhadap ketulinan maklumat yang menyebabkan beberapa syarikat yang dimiliki orang sama membuat tuntutan. Isu darurat kecemasan digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat due diligensi terhadap pemohon. Kerajaan juga tiada mekanisme jelas memantau program atau aktiviti yang dijalankan untuk memastikan benar-benar dilaksanakan dengan jumlah peserta yang tepat dan tiada peraturan dan undang-undang jelas untuk diambil tindakan terhadap permohon seperti senarai hitam, saman sivil dan tuntutan semula dana yang tidak dibelanjakan, ujarnya. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas. Hari ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Bersatu dan PAS kini bermasalah, PN diancam bahaya. Berita penuh. Siap PAS. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diberitakan telah mengenal pasti kira-kira 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti tersebut pada PRU15 yang lalu. Menurut sumber daripada agensi itu, ia bagi membantu siasatan berhubung video tular yang menunjukkan orang ramai dikatakan menunggu di hadapan sebuah bangunan untuk menerima bayaran daripada PAS bagi tujuan mengundi. Sumber yang rapat dengan siasatan itu berkata, setakat ini SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu tersebut dan mereka telah dipanggil untuk memberi keterangan. Lelaki dalam video yang memberikan wang tunai kepada pengundi itu juga telah dipanggil untuk disoal siasat. Sekarang SPRM sedang berusaha untuk memanggil lebih ramai saksi bagi membantu siasatan. Secara keseluruhan terdapat kira-kira 90 penerima dikenal pasti telah menerima wang tunai berkenaan. Ada sedikit kesukaran untuk mencari mereka kerana tidak semua mereka menetap di Terengganu. Ramai yang terlibat adalah pengundi luar, kata sumber itu lagi.
Katanya, siasatan dijangka dapat diselesaikan dalam masa kira-kira 2 minggu daripada sekarang. Tambah sumber itu, SPRM berjaya mengenal pasti penerima wang tunai berdasarkan dokumen yang dirampas semasa siasatan. Ia termasuk dokumen yang perlu ditandatangani oleh penerima apabila mereka ingin mengutip wang berkenaan, selain perlu mengangkat sumpah. Dengan 90 penerima duit sedekah telah dikenal pasti, malah turut diambil keterangan mereka, kedudukan PAS kini tentu saja sedang diancam bahaya. Ia bukan saja mendedahkan beberapa kemenangan PAS dalam PRU 15 lalu boleh dibatalkan kerana melanggar undang-undang, malah mengancam masa depan parti itu di mata rakyat. Jika terbukti banyak kemenangan PAS diraih kerana rasuah, walaupun dianggap sedekah oleh Hadi Awang, imej PAS sebagai parti Islam boleh terhakis dengan sendirinya. Apa yang berlaku kepada PAS ini juga suatu tamparan secara langsung kepada PN setelah akaun bank bersatu, sebuah lagi komponen PN telah dibekukan oleh SPRM untuk disiasat berkaitan pengubahan wang haram. Bersatu bermasalah dan PAS juga bermasalah. Mampukah PN menghadapi PRN di 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi dengan berkesan? Selepas berakhirnya PRU 15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahawa PAS telah memberi wang kepada pengundi. Pengarah pilihan raya PAS, Muhammad Sanusi MD Nor, bagaimanapun menafikan perkara itu. Sanusi berkata dakwaan itu merupakan hela daripada musuh politik untuk memburuk-burukkan PAS dan parti Islam itu tidak mempunyai dana untuk membayar pengundi. Pada Januari lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempertahankan tindakan mengagihkan wang tunai kepada pengundi. Dia dilaporkan memberitahu media di Terengganu bahawa peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi wang tunai kepada pengundi. Bagaimanapun, Abdul Hadi berkata undang-undang tidak menghalang orang ramai daripada bersedekah. Syabuddin Hussein, 3 hari bulan 2, 2023.